Jadi kan, ah, okey. Jadi kita laungkan pagi-pagi itu supaya aura pagi, semangat pagi, penuh bertenaga. Walaupun malam, kita masih rasa macam pagi. Kan? Okey, dan satu lagi forever ni kita berniaga di seluruh dunia. Okey. Maksudnya forever ni berjalan 24 jam. Business forever ni berjalan 24 jam. Sebab kita ada di seluruh dunia, lebih 160 buah negara. Dan ada negara sekarang ni pagi. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah bagi peluang untuk kita bersama lagi malam ni di alam maya, walaupun tak dapat berjumpa depan-depan. Ramai lagi sahabat-sahabat kita kan, hanya kita kenal di ruangan Zoom saja. Belum pernah berjumpa, tetapi alhamdulillah dengan circle ataupun dalam family forever ni, kita rasa macam kita dah pernah jumpa, betul tak? Walaupun tak pernah berjumpa depan-depan, tapi tiap-tiap hari kita ada kelas, okey? Kita ada meeting timpayaki lagi kan? Kita dapat berkongsi idea, bertukar pandangan, okey? Dan kita saling bermuzakarah. Untuk apa? Untuk kita nak pastikan semua yang datang dalam platform Forever semuanya dapat berjaya mencapai impian dan ubah hidup ke arah yang lebih berkualiti. Okey. Jadi sebelum kita mula ni, kita panggil lagi. Sebelum kita mula kelas malam ni kelas kita special. Kan? Biasanya kelas ahbab hari Khamis malam. Tapi oleh kerana malam ni kita punya upline tak ada buat kelas, okey. Jadi saya ambil masa yang kosong ni, yang terluang ni kita gunakan, kita manfaatkan masa ni. Okey. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan bermuzakarah. Okey, kita ulang balik pelajaran yang kita belajar sebelum-sebelum ni, iaitu apa? Forever Art of War. Ini seni perang. Seni perang. Okey, ataupun panggil apa? Kungfu dalam Forever. Macam mana kita nak berjaya dalam Forever? Apa yang kita kena buat, apa tindakan yang perlu kita laksanakan supaya kita dapat menjayakan kita punya misi kita ataupun impian kita. Okey. Okey, jadi panggil lagi kawan-kawan. Panggil lagi kita punya tim. Tengok siapa yang tak ada lagi. Malam ni kita nak cerita Art of War ni. Okey, jarang-jarang kita cerita tentang apa ni, topik ni. Memang jarang-jarang sekali. Kalau Sifu pun dia akan buat setahun sekali dulu. Ni dah mungkin ada kan, tahun lepas ada tak Sifu buat. Okey, jadi ini bukannya satu topik yang diulang-ulang. Tapi dia adalah jarang-jarang kita nak dapat topik macam ni. Okey, jadi saya ambil peluang sebab semalam punya kelas kan, kita punya siapa? CBM Izalin, masya-Allah kan. Siapa hadir semalam? Siapa hadir semalam bagi tiga dengan orang chat, cepat bagi tiga. Oh, hadir kelas malam kan? Macam mana? Panas tak? Rentung, hangus. Kan? Wah, dia punya api sangat luar biasa. Betul? Semalam punya kelas kita nampak perjalanan dia macam mana sebenarnya kita nak bergerak di Forever. Perjalanan tu kita nampak lebih jelas dengan kelas malam, masya-Allah. Rugi siapa tak masuk semalam. Rugi siapa tak masuk kelas malam Okey. Kita ada 45 orang. Ada lagi tak? Tengok tim-tim kita. Mana tim utara? Penang, Kedah. Okey, semua dah ada dah. Mana kita punya
LCM, Ustaz Zul dengan Ustazah Hawa. Bersama dengan manager utara. Wan Azri, siapa lagi? Ramai kan? Manager utara. Tajul, semua. Okey, panggil masuk. Abang ajar ramai, Ustaz Haris lagi kan, panggil masuk. Okey, lepas tu kita ke mana? Kita ada LCM Ustaz Sofian kan, bersama tim mana? Ustaz Anwar, Ustaz Zaid kan. Okey, sebelum tu saya nak dah beberapa orang dapat tolong saya mute kan. Kawan-kawan kita yang baru masuk kadang-kadang terlupa nak mute. Okey. Okey, jadi siapa-siapa yang saya ambil sebagai co-host tolong tengok Okey. Kita ada berapa orang? 51 orang. Okey. Terengganu mana? Manager Terengganu. Manager Sakinah, manager P, manager Kak Pa, manager Hasmida, manager Junaidi. Panggil semua. Masya-Allah. Okey. Kita ke Kota Baru. Mana? Manager Ustaz Usamah. Masya-Allah. Bawa semua tim masuk. Masya-Allah. Kedah Ustaz Omar. Mana lagi? Sabah ramai kan? Sabah ramai. Tim kita, tim Ustaz Zam, tim siapa? Tim Hakimi, manager Hakimi. Okey. Masya-Allah, follow up. Panggil mereka masuk. Lagi siapa? Supian, cikgu Syamsuddin, Aidarus. Okey, mana? Jamaluddin. Masya-Allah. Ramai Ramai. Panggil tim masuk semua. Masya-Allah. Kita nak latih kita punya tim ni semua jadi fighter. Semua jadi fighter. Kan? Jadi tahun-tahun yang akan datang, bermula tahun ni kita akan pastikan semua insentif tercapai. Bahkan bukan kita saja, kita nak bawa semua tim kita sekali berjaya di Forever. Semua capai CBM. Semua dapat pergi melancong Eagle Manager. Semua dapat tabung settle. Kan? Semua insentif kita sapu habis. Okey? Okey, yakin pada diri kita boleh, okey? Masya-Allah. Okey, kita ada 60 orang. Bolehlah kita start Okey. Sebelum tu saya nak tanya, kan saya dah beritahu tadi dalam grup, siapa dah? Cik ambil earphone cik. Dalam beg mah, dah bilik. Dalam beg ke takrok gitu, tak ingat. Forever Art of War. Siapa dah print? Type 99. Kena ada ni. Ini sebagai rujukan. Nanti kita nak baca. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita punya Nazirul Mubin. Masya-Allah. Terbang dah. Okey. Lagi siapa? Masya-Allah. Ramai Semua dah ada kertas ni sebagai rujukan kita. Okey, dan satu lagi yang ni. Tak nampak pula. Apa? Mapping. Kita punya 9.3 map ni. Mind map. Mind mapping. Masya-Allah. Tu kena ada Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita nak mulakan kelas kita malam ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Saya nak share saya punya skrin Okey, nampak tak skrin? Nampak type 777. Siapa nampak skrin tu boleh type 7777. Masya-Allah. Okey. Jadi semua dah bersedia? Semua dah bersedia? Kita nak mula ni. Okey, kita dah fokuskan beri tumpuan, okey, sebab malam ni kita nak cerita tentang kita punya kungfu
Seni mempertahankan diri. Nak serang ke, nak tahan ke, kan? Malam ni kita nak bincang sama-sama, kita muzakarah, okey? Kita muzakarah sama-sama. Semoga Allah bagi manfaat pada kita untuk kita amalkan dan sampaikan, dan kita sama-sama berjaya di pentas forever, insya-Allah. Okey. Okey. Apa? Kalau kita pergi Sifu Datuk Desmond punya kelas, okey, kita kena baca ramai-ramai tau. Dia suruh baca. Okey, semua baca dia kata kan. 1 sampai 40. Tapi malam ni kita ambil sebahagian dulu. Okey, dan kita akan sambung part 2 insya-Allah. Okey. Cuba tengok apa perlunya Art of War ni. Forever Art of War adalah peta untuk kejayaan. Okey, dia adalah satu peta ataupun dia orang kata apa? Satu langkah untuk kita nak berjaya di forever. Okey, jadi sekiranya kita nak berjaya, kita nak capai impian. Okey? Jadi kita kena nampak rangka dia dulu. Sejauh mana kita nak berjaya di forever. Okey? Apa yang kita nak capai di forever. Ini biasanya untuk orang baru. Malam ni kita rasa semua kita orang baru. Okey? Kita rasa kita semua orang baru. Kita kosongkan gelas. Kita kata apa, kita bersedia untuk belajar. Okey? Bersedia untuk kita nak belajar. Okey. Jadi Forever Art War adalah peta untuk kejayaan. Ikut 40 langkah dan melaksanakan seperti berikut. Okey. 40 langkah yang kita akan baca, yang kita akan penjelaskan nanti. Ini adalah langkah-langkah untuk kita nak berjaya di forever. Dan ikutlah, ikut. Jangan kita baca saja, kita dengar saja, okey? Kita belajar tapi kita tak buat, maka kita tak akan dapat hasilnya. Okey? Jadi malam ni kita masuk dengan niat kita nak belajar dan kita nak amalkan. Belajar dan kita nak bertindak. Lepas habis kelas kita nak bertindak. Okey. Okey, sebenarnya daya kepimpinan yang diperlukan. Maksudnya kita sebagai FBO ataupun usahawan di Forever, kita bukan sahaja orang kata apa, penjual, menjual produk saja. Bahkan kita nak banner network. Kita nak ajar network kita nak pandaikan mereka, okey? Kita nak bantu mereka. Sebab tu perlu ada dalam diri kita daya kepimpinan. Okay, leadership. Kena ada daya leadership supaya kita dapat kuasai kita punya tim. Kita dapat kuasai kekuatan tim kita. Jadi dalam Art of War dia akan menerangkan step by step, langkah demi langkah untuk kita banner kita punya leadership dalam diri kita. Okey, sebab apa? Walaupun hari ni kita baru masuk, belum ada rangkaian, belum ada customer, belum ada team, tapi yakinlah. Okey, yakinlah sekiranya kita nak berjaya di forever, maka kita tak boleh lari. Nak ke tak nak ke, suka ke tak suka, kita mesti kena buat rangkaian. Kita mesti kena banner rangkaian, banner network. Okey. Okey, sebab tu daya kepimpinan sangat perlu supaya kita sentiasa upgrade, dari dari orang kata apa, tahap ke tahap. Nampak tak? Jadi bila kita ada customer saja, mungkin kita hanya layan customer, kita servis, kita follow up. Tapi bila kita dah naik satu tahap, di bawah kita ada fighter, maka lain lagi cara dia bagaimana kita nak handle kita punya fighter kita. Bila lahir dalam rangkaian kita, manager, leader kan. Jadi dia punya tanggungjawab lebih besar. Tanggungjawab dia lebih dah meningkat, tahap dia dah meningkat. Tak boleh kita berada di level yang sama. Nampak tak? Bila lahir dalam rangkaian kita orang yang berjaya, itu dia ada tahap lain pula yang kita perlu belajar dan perlu kita
upgrade. Okey. Jadi perlu ada daya kepimpinan. Okey, seterusnya. Yang pertama, okey. Bulan pertama kita menyertai Business Forever. Apa yang perlu kita ada? Apa yang perlu kita fahamkan diri kita? Apa yang kita perlu sedar? Okey. Yang pertama, kenapa buat MLM? Kena tahu kan? Sebab ramai orang tak suka MLM sebenarnya, termasuk saya sendiri. Bukan orang yang minat dengan MLM. Tapi hari ini kenapa kita berada dalam Forever? Kenapa kita join Forever? Sebab tu kita kena jelaskan apa kita punya maksud. Kena jelaskan apa kita punya matlamat kita. Kita buat Forever. Kenapa kita nak sertai kita buat MLM? Okey, macam-macam jawapan, macam-macam orang kata apa, macam-macam alasan yang kita boleh kata kan. Tapi sebenarnya adalah kita nak ubah kita punya kehidupan kita ke arah yang lebih berkualiti dan kita nak mencapai segala impian kita. Itu memang semua orang sama macam benda tu. Okey, walaupun dia dah kaya tapi dia nak cari apa? Kebebasan. Walaupun orang tu dah bebas ataupun dah banyak duit tapi dia nak cari kesihatan. Dan ada juga orang masuk Forever ni dia nak melancong percuma. Ada orang masuk Forever dia nak cari kenalan, dia nak berkawan, kan? Ada orang masuk Forever macam-macam. Okey? Tapi kita kena jelas apa tujuan kita buat Forever. Pertama sekali adalah kita nak capai kita punya big why. Apa kita punya impian kita? Okey, apa yang kita nak capai dalam Forever ni? Sebab tu kita nak buat Forever. Okey, jadi kalau kita kata kita nak berubah, tak kiralah dari segi kita nak berubah, dari segi kesihatan kita ataupun kewangan kita, okey, nak jadi kaya, nak jadi jutawan ataupun nak membantu lebih ramai orang berjaya. Ini semua tak akan terjadi sekiranya kita tidak buat betul-betul. Sekiranya kita tidak berjaya. Benda ini tak akan terjadi. Okey? Jadi macam mana kita nak menghalakan, kita nak pastikan kita berada di atas satu jalan yang betul, landasan yang betul, maka dia perlu kepada sistem. Okey. Dan Art of War ada termasuk salah satu sistem dalam Forever. Okey. Jadi mesti ada komitmen. Kena ada apa, tanggungjawab. Kena ada orang kata apa, perhatian, bagi perhatian tumpuan kepada kita punya bisnes. Sebab kita tak nak buat bisnes ni santai-santai ataupun kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga kan. Buat main-main, sedangkan kita punya misi besar, kita nak ubah kehidupan kita. Betul tak? Okey, bagi orang yang kata apa, dia nak kaya di dunia, kaya. Bagi orang yang nak kaya dunia akhirat pun sinilah. Okey, pentas Forever pun adalah satu aset untuk kita kayakan akhirat kita. Masya-Allah. Okey. Jadi benda ni semua kita kena buat dengan penuh fokus, komitmen. Okey. Bersedia dengan cabaran. Okey. Jadi malam ni semua kita kena sedar, okey, termasuk saya kena sedar untuk kita nak berjaya. Tak kira dalam apa bidang sekalipun, mesti bersedia untuk menghadapi cabaran. Okey, cabaran demi cabaran akan datang. Okey, bila kita dah buat keputusan untuk kita nak berjaya di pentas Forever, maka bersedialah. Bersedialah. Okey, dengan hati, mental dan juga jiwa kita kena kuatkan. Sebab apa? Lepas pada ni, okey, saya nak beritahu cabaran demi cabaran, ujian demi ujian yang akan datang, yang perlu kita atasi, yang perlu kita hadapi. Okey, dan macam mana kita nak hadapi, kita nak atasi cabaran-cabaran yang datang yang dalam berbagai bentuk, maka di sinilah okey, kita kena belajar, kita kena minta nasihat, kita kena orang kata apa, belajar daripada orang-orang lama. Macam Simu kita, Datuk Desmond kan. Okey, Richard Michelle, okey, John dan Olive. Okey, mereka lama, mereka otai dalam Forever. Jadi macam-macam yang telah mereka lalui, tapi cuba tengok 20 tahun, belasan tahun, okey, 10 tahun tetap dalam Forever.
Okey. Buat keputusan, okey, mahukan kejayaan. Okey, buat keputusan. Hari ni buat keputusan, aku nak berjaya di Forever. Okey, kita fokus hadap segala ujian yang mendatang. Okey, itu pertama kita kena faham. Okey, jadi tidak ada alasan lagi, okey, untuk kita nak jadikan sebagai satu halangan untuk kita berjaya di Forever. Nampak tak? Allah bagi kepada kita, Tuhan bagi pada kita akal, okey, bagi kita tenaga, okey, bagi kita orang kata apa, kebijaksanaan, maka gunakan nikmat-nikmat ini, okey, untuk kita berjaya, untuk kita bina kejayaan dunia akhirat kita. Okey, seterusnya. Yang kedua, apa pula? Ni masih bulan pertama. Okey, yang pertama tadi cuba anda tengok di bawah tu ada apa? Ada dalam kotak yang berwarna merah, ini penting. Okey, ini ada sangat penting. Setiap orang yang nak berjaya di Forever kena faham apa maksud, apa tujuan dia buat Forever. Okey? Kena jelas apa matlamat dia. Ini sangat penting. Okey. Yang kedua, ini pun penting juga. Okey? Sangat penting. Okey. Lupakan pengalaman yang lalu. Mesti ada sikap untuk belajar dengan baik. Okey. Mulakan yang baru. Okey. Jadi apa yang Datuk Desmond nak sampaikan pada kita, maksudnya bila kita nak buat Forever, kita masuklah dalam keadaan kita kosongkan gelas. Betul tak? Mungkin ada sebahagian kita yang datang daripada company lain. Dia dah pernah berjaya di company lain, ataupun dia pernah gagal di company lain, ataupun dia pernah berada dalam mana-mana syarikat yang lain, okey, bisnes yang lain, perniagaan-perniagaan yang lain. Bila datang Forever, bila datang, nampak tak? Supaya pengalaman-pengalaman dulu tidak mempengaruhi kita. Nampak tak? Okey? Anda kena faham ni. Okey, lupakan pengalaman lalu. Nampak tak? Supaya kita datang dengan gelas yang kosong untuk kita isi ilmu. Okey, bila kita datang Forever, nak berjaya di Forever, kita kena ikut sistem Forever. Kena ikut sistem yang telah diajarkan oleh Datuk. Nampak tak? Datuk Desmond. Okey, kerana beliau telah berjaya melahirkan ramai jutawan, ramai orang berjaya. Okey. Jadi Art of War pun keluar daripada sistem tadi. Nampak tak? Okey. Jadi lupakan pengalaman lalu. Tak kira siapa you dulu. Tak kira siapa anda dulu. Anda siapa, kita tak tahulah, tak kira siapa, kan? Walaupun anda ustaz ke, cikgu ke, siapa ke, okey? Datang Forever, kita kena kosongkan gelas, belajar, okey, belajar dengan baik, okey, belajar dengan hati yang terbuka, okey, terima ilmu, okey, daripada kita punya guru-guru kita di Forever ni, okey, mesti ada sikap untuk belajar dengan baik, okey, sikap belajar dengan baik, datang kelas, okey, tepat di masa, datang awal, catat ataupun tulis apa yang disampaikan, okey. Ini ada satu sikap belajar dengan baik. Duduk dengan selesa, okey, bukannya baring, duduk atas katil dan sebagainya. Nampak tak? Cara nak menuntut ilmu, belajar dengan baik supaya apa? Kita dapat faham dengan betul. Kalau kita duduk sambil main game, kita duduk sambil baca buku, kita duduk kelas tapi buat benda lain, nampak tak? Yang paling kita takut adalah salah faham. Nampak tak? Salah faham, nanti kita buat benda lain. Nampak tak? Kita punya upline kata A, kita buat B. Nampak tak? Sebab salah faham. Sebab apa? Kita tak bagi tumpuan. Okey. Mulakan yang baru. Mulakan apa yang kita dapat ni, kita mulakan. Kita start dengan langkah step by step yang diajar. Okey? Ini sangat penting. Sangat penting bagi orang yang betul-betul nak berjaya di Forever. Nampak tak? Okey. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, jangan cipta sistem baru atau jalan pintas. Ikut orang yang sudah berjaya adalah yang paling singkat, adalah jalan yang paling singkat untuk kita berjaya. Nombor 3 ni dia banyak sikit bawah tu. Kan?
dalam kotak warna merah, rujuk upline, rujuk manager. Ingat, benda ni dia kata kena ingat selalu, jangan lupa benda ni. Okey, ingat, belajar. Tiga nota bawah tu, kan? Peringatan bawah tu, nampak tak? Rujuk pada manager, okey, ingat dan juga belajar. Apa dia? Jangan cipta sistem baru. Semua orang datang forever nak berjaya tak? Semua orang nak berjaya kan? Ada tak datang forever nak gagal? Tidak ada orang datang forever untuk gagal. Okey, walaupun datang forever dengan modal yang kecil, kan? Hanya RM90 ahli. Okey, lebih kurang 1,700 sebagai VIP, kan? Tapi tidak ada orang datang sini nak gagal. Okey, jadi sistem ini dibuat, anda yakinlah. Okey, apa yang Datuk keluarkan, apa yang Datuk ajar, okey, sebagai panduan untuk kita berjaya. Okey, ini panduan. You nak ikut ke, tak nak ikut ke, kan? Terpulang pada diri sendirilah. Tapi kalau betul-betul nak berjaya, kita wajibkan diri kita ikut sistem. Okey, jangan cipta sistem baru. Okey, apa yang dah ada dalam forever ni sebenarnya bukannya Datuk dapat daripada mimpi. Okey, bukannya Datuk dapat duduk sesaja sonok-sonok main badminton, macam ni sini. Bukan. Datuk bagi tahu nak keluar sistem ni, sistem BO International ni 9333 ni, Datuk telah korbankan berapa ramai FBO, nyawa FBO. Kan? Ramai orang masuk buat macam ni, lepas tu kan berhenti. Buat forever, lepas tu berhenti, hilang, kan? Sebab apa? Daripada pengalaman-pengalaman inilah, okey, Datuk kumpul dan rumuskan dan jadikan sebagai satu khulasah dan menjadi satu panduan kepada kita orang yang baru-baru dalam forever ni. Macam saya orang baru masuk 6 tahun buat forever, betul tak? Jadi saya banyak lagi benda nak belajar. Okey? Jadi sebab tu kita kena sentiasa berada atas landasan yang betul, berpegang dengan sistem. Okey. Jadi sebab apa kita kata jangan cipta sistem baru? Sebab apa? Kalau kita buat sistem baru, sistem tu pun nama pun dah baru. Belum ada pengalaman dan belum ada bukti lagi sistem tu boleh berjaya. Nampak tak? Nama pun baru kan, baru. Sistem tu baru 2 bulan, baru 3 bulan. Setahun pun baru nak banding dengan sistem yang Datuk buat dah hampir 20 lebih tahun. Nampak tak? Okey. Okey, supaya untuk memudahkan kita tak payah pening-pening nak buat sistem, tak payah pening-pening kan. Nak buat sistem ni bukan satu benda yang senang, betul tak? Jadi kita tak payah buang masa untuk kita nak fikir nak buat sistem sebab Datuk dah berada di forever ni lebih 20 tahun. Okey, dan Datuk sendiri telah buat kajian, telah buat tesis, okey, berkenaan dengan MLM ni. Nampak tak? Jadi sistem ni lahir daripada ilmu Datuk, daripada pengalaman Datuk, daripada kajian Datuk yang sangat mendalam. Okey, jadi kita tak perlu lagi nak buang masa, nak cipta-cipta yang baru, nak fikir-fikir kena buat macam ni, kena buat macam ni. Tak konsisten, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Jadi kita ikut apa yang Datuk buat, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, buktinya dah ada depan mata kita, ramai orang telah berjaya. Okey. Ataupun kita buat jalan pintas. Ni ramai sukalah kan, shortcut ni. Kan, ramai orang suka buat shortcut. Nak berjaya shortcut kan. Buat macam ni, you buat macam ni. Ini lambat. Kalau ikut sistem ni lambat. Apa ikut sistem lambat? Step by step. Kita lompat terus. Kan, tangga 10, tangga 20. Tengok jadi macam mana? Kan? Jadi ramai orang yang cuba-cuba buat macam ni, ramai yang ramai yang terjatuh lah kita kata. Okey. Okey, jadi jangan buat jalan pintas. Okey. Kita punya Rexmond pun pesan jangan, tidak ada shortcut dalam forever. Okey, ikut sistem yang betul, kita akan berjaya. Okey, cepat ataupun sangat cepat, okey, lambat pun okey, bukan satu masalah sebenarnya, tapi kita kena pastikan kita sentiasa
aktif dan kita ikut sistem. Okey, ikut orang yang sudah berjaya. Kita tengok upline-upline kita yang ikut sistem, yang dah ada kejayaan, dah capai semua insentif. Nampak tak? Itu adalah cara yang paling senang. Itu adalah jalan yang paling singkat untuk berjaya. Nak berjaya cepat boleh? Boleh? Boleh nak berjaya cepat? Follow upline yang dah berjaya. Betul tak? Apa yang dah berjaya? Apa upline buat, kita buat. Apa yang dia tak buat, jangan kita buat. Nampak tak? Sebab tu dalam Forever kita hanya meniru. Kita tiru saja. Kita duplicate. Apa yang upline kita buat, apa yang leader kita buat, kita tiru saja. Itulah jalan yang paling cepat. Jalan yang paling singkat untuk kita berjaya. Jangan kita nak pening-pening kepala, buang masa nak fikir, nak buat sistem baru. Nampak tak? Jadi, nak jalan pintas, nak cepat, boleh? Yes, follow kita punya upline. Okay? Macam mana? Rujuk manager, ingat benda ni selalu supaya kita tidak terlupa dan kita buat benda-benda yang membuang masa kita. Okay, merugikan kita. Nampak tak? Dan sentiasa letak dalam keadaan belajar. Okey, sentiasa rasa diri ni belajar. Masuk kelas. Okey, setiap upline kelas yang upline buat, masuk. Okey, jangan upline buat kelas, kita sibuk nak buat kelas kita yang lain pula. Nampak tak? Sebab tu, jadi kita macam mana? Kita kata nak cepat, nak jalan pintas. Tapi kita tak follow cara yang betul. Okey, seterusnya. Yang keempat. Baca manual syarikat. Okey, peraturan. Kita punya apa? Kita punya, dia panggil apa? Akad. Okey. Apa? Kita punya polisi. Manual dengan company tu. Nampak tak? Supaya kita faham. Okey, supaya kita faham. Okey? Supaya kita faham apa yang kita buat sebenarnya di Forever. Okey, macam mana keuntungan kita dapat? Berapa persen kita punya diskaun? Kita punya potongan. Sebab tu kita kena baca manual syarikat. Okey? Kalau dulu, kalau kita daftar secara manual, kita dapatlah benda tu. Betul tak? Kita dapatlah semua tu. Okey, kontrak. Kontrak sebenarnya. Kontrak kita dengan company. Nampak tak? Jelas, Forever sangat jelas. Okey, sebab kita ada kontrak yang kita boleh baca. Nampak tak? Sekarang kalau dengan sistem F2U, kita baca di mana? Kita baca mungkin dekat kita punya website. Okey, kita baca di sana ada maklumat-maklumat dan juga saya rasa dalam F2U pun ada sebenarnya. Okey, selongkarlah, macam-macam ada dalam F2U tu sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya hadir GEP. GEP ni apa? Global Entrepreneur Presentation, iaitu kita punya marketing plan. Kita hafal kekuatan marketing plan kita. 3 konsep 5 langkah. Nampak tak? Ringkas je. 3 konsep 5 langkah. Kita pastikan kita hafal. Kita hadir kelas ini. Okay? Sebagai orang baru, kena hadir sekurang-kurangnya 5 kali GEP. Okay? Dalam masa 2 minggu. Ingat tu. Okay? Sekurang-kurangnya bagi orang baru, 5 kali GEP. Dalam masa 2 minggu. Okay? Cara dia, rujuk apply anda. Okey? Beritahu apply anda, saya nak belajar. Jadi, apply akan aturkan masa untuk GEP kan anda. Okey? Okey. Tetapkan matlamat anda. Menetapkan matlamat. Okey? Menetapkan matlamat. Apa yang kita nak capai? Pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Okey? Mana kita punya, orang kata apa, level kita nak capai? Berapa income yang kita nak capai? Okey? Berapa income kita nak capai? Okey. Jadi contoh yang saya usahakan dalam 2 bulan ni adalah Ustaz Mustaqim. Ustaz Mustaqim ada tak dalam ni? Ustaz Mustaqim. Okey. Bulan pertama saya tanya, apa Ustaz nak capai? Nampak tak? Oh, dia kata saya nak income 1,000, kan? Nak try dulu bulan pertama, betul tak Forever ni boleh buat? Saya nak 1,000, dia kata. Okey, saya kata buat sekian-sekian. Cari VIP banyak ni, buat sale macam ni kan. Buat dan kita pantau. Alhamdulillah bulan pertama dia dapat 1,300. Kan? Okey, jadi bulan kedua kita dengar dia apa yang dia nak lah. Okey. Bulan Ogos tu. Okey.
Alhamdulillah bulan ni, bulan lepas Ogos, masya-Allah kan dia capai supervisor dan juga bukan supervisor saja. Ustaz Mustaqim capai bulan Ogos. Dia sapu dengan Elo Ambassador. Hampir 30 cc dia buat bulan kedua. Bulan pertama 10 cc, bulan kedua 30 cc. Okey. Sebab apa? Dia beritahu kepada upline apa yang dia nak. Jadi upline beritahulah cara dia. Apa tak? Ini ramai kita kata upline tak ajar, upline tak ajar. Tapi bila kita tengok bukannya upline tak ajar, dia yang tak buat. Itu masalah dia. Dia yang tak buat, bukannya upline tak ajar. Dia yang tak buat. Nampak tak? Okey. Jadi untuk nombor 4 ni, untuk nombor 4 apa dia? Rujuk kepada manager anda. Ingat benda ni selalu, dan juga belajar. Teruskan belajar, teruskan belajar. Orang yang berjaya ni, orang yang cerdik, orang yang berjaya ni dia suka belajar. Seterusnya, yang kelima. Yang kelima ni masih bulan pertama ya tuan-tuan. Masih bulan pertama. Dan dia telah banner dia punya dia faham apa yang dia nak capai di forum. Tak boleh mute dia kenapa? Jadi yang kelima ni maksudnya 4 yang awal tadi adalah kita nak faham, kita nak tahu konsep sikap kita sebagai seorang IBO baru apa yang kita kena buat. Jadi bila kita dah jadi assistant supervisor, kita dah dapat 35%. Jarang kita jumpa satu company yang masuk orang kata apa, pangkat pertama assistant supervisor pun dah dapat diskaun 30 tambah 5%. Sebab apa orang nak berjaya dia mesti buat 5 cc, betul tak? 30 tambah 5% sebagai bonus aktif. Jadi bermula bila dia dah daftar sebagai VIP, maka apa yang dia boleh apa kelebihan bagi VIP? Cuba type sikit saya nak tengok. Nak tengok. Cuba type sikit apa kelebihan VIP? 30%. Cuba type sikit nak tengok. Kita kongsi-kongsi lah kan. Yes, betul. Ustaz Qasim kita, Masya Allah. Boleh menaja. Kalau kita masih ahli biasa, preferred customer, PC, kita hanya boleh makan produk saja kan. Kita tak boleh menaja lagi. Nampak tak? Jadi bila kita dah usaha dah, kan ada orang didaftar sebagai ahli dulu, lepas tu diusaha untuk capai VIP. Macam-macam cara lah kan. Mengikut kemampuan masing-masing. Nampak tak? Dia ada modal 1,300, yes, dia masuk sekaligus. Nampak tak? Dia ada modal 500, yes, guna cara 500. Nampak tak? Dia tak ada modal, hanya ada RM90. Yes, itu pun dia boleh mula berniaga. Nampak tak? Ada beberapa orang sahabat kita, dia bermula di Forever hanya RM90 dan daripada ahli itulah dia bermula iklan dia punya produk, dan dia dapat jadi VIP dengan hasil jualan dia. Nampak tak? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Nampak tak? Jadi dia bila kita VIP, kita dah boleh menaja. Tengok ramai orang jawab. Semua pandai dah ni. Masya Allah, semua hebat-hebat. Kan? Semua dah tahu. Bila kita VIP, salah satu kita dapat beli murah. Yang paling best sekali adalah kita dapat berniaga, dapat menaja. Kita dapat buka kita punya perniagaan di 160 buah negara. Nampak tak? Dan kita boleh menaja. Di sinilah kita start menaja. Seorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang. Jangan berhenti. Bulan pertama pastikan kita hari-hari kita jumpa orang. Sebab apa matlamat kita nak capai bulan pertama? Selain daripada 5 cc, kita nak capai supervisor. Nampak tak? Jadi nombor 5 ni apa dia? Bina konsep dan sikap MLM yang betul. Bina konsep dan sikap MLM yang betul. Asas kejayaan dalam MLM adalah
3S. Okey. Bina konsep yang betul, okey, dan sikap yang betul dalam MLM. Apa dia kalau kita tengok dalam dalam ni apa, dalam kita punya mapping ni kan, mind mapping ni, dia kata apa, kita kena ada sikap dan konsep yang betul, kita kena percaya, disiplin, sabar, semangat yang tinggi, okey, tak boleh cepat mengalah, okey, kena ada aim higher, nampak tak? Dan sikap-sikap yang perlu ada dalam yang perlu kita amalkan dalam kita punya bisnes, okey, maka kita mula bergerak perlahan demi perlahan, okey, laju pun tak apa, boleh, okey, kita mula, kita bina kita punya bisnes kita. Asas kejayaan dalam forever adalah 3S. Apa itu 3S? 3S, apa dia 3S? Ingat tak? Pertama sekali adalah selling, sponsoring dan juga servicing. Ini 3 benda. Jangan kata tak nak buat 3 ni. Macam mana kita nak berjaya dalam MLM kalau kita tak buat sale, kan? Kita tak buat jualan. Kalau kita tak bagi buat jualan, macam mana? Kan kita menafikan jualan. Macam mana kita nak berjaya? Sebab apa? Dalam forever, dalam MLM, kita menjual produk. Nampak tak? Yang pertama kena buat sale. Kena belajar macam mana kita nak tajamkan kita punya closing kita. Belajar ilmu produk, belajar ilmu demo. Nampak tak? Okey, yang kedua adalah kita kena sponsoring. Bila orang nak beli, kita kena pandai sponsor. Jangan kita jual sebotol, 2 botol saja. Nampak tak? Bukan kita nak jual, kita nak runcit saja, kan? Bahkan kita nak sponsor dia supaya dia menjadi FBO dan dia menjadi pengguna tegar, sama ada dia nak mengguna sampai bila-bila, nak menjadi sebagai orang yang makan produk saja, ataupun daripada situ dia nampak peluang untuk dia berniaga. Nampak tak? Jadi kena sponsor. Jangan kita jumpa orang kita tak sponsor dia, rugi sangat. Okey? Jangan kita hanya fikir nak untung besar. Kalau dia tak jadi ahli, kita boleh untung 35%. Kita kata kan? Wah, kan? Tapi kita fikir yang lebih jauh. Kita kena ada satu pandang yang lebih jauh. Kita nak makan keuntungan, kita nak dapat keuntungan yang berpanjangan. Nampak tak? Jadi kita tu sponsor dia. Sponsor ni maksudnya, sebab ada orang tanya sebelum ni, sponsor tu apa Ustaz? Kita kena keluarkan duit kita belanja dia ke jadi ahli, jadi VIP? Bukan. Okey, bukan macam tu. Okey, kita closing dia bercantik-cantik, okey? Kita beritahu pilihan. Nak potongan 5% ataupun 30%. Rasa-rasa dia akan jawab berapa? 5 ke 30, kan? Dia nak beli murah ke mahal? Nampak tak? Kalau dia nak beli murah, kita minta dia jadi ahli. Sebab apa? Ada orang takut nak jadi ahli sebab dia ingat dia kena berniaga. Nampak tak? Jadi kita perlu terangkan pada dia. Jadi ahli bukan untuk berniaga. Jadi ahli adalah untuk kita dapat murah. Untuk kita dapat diskaun. Yes. Untuk memudahkan kita beli di mana sahaja. Okey? Dengan harga diskaun yang kita dapat. Okey. Yang S yang ketiga adalah kena ada servis. Nampak tak? Kena ada servis follow up. Nampak tak? Itu nanti kelas-kelas yang berkenaan dengan dengan 5 sisi dan sebagainya akan ceritalah benda ni. Okey? Macam mana cara kita nak servis, okey? Jadi, kalau kita tidak ada customer, kita tidak ada pengguna, kita nak servis apa? Nampak tak? Jadi sebab tu perlu dalam tim kita ada sebahagian mereka, mungkin 80% adalah pengguna, customer. Okey, selebihnya adalah business partner. Okey? Jadi ingat untuk belajar konsep dan sikap, okey? Untuk belajar apa itu 3S, boleh rujuk kita punya manager, okey? Upline sendiri, okey? Jangan tanya upline orang lain, tanya upline sendiri. Ingat, okey? Ingat benda ni, selalu kita kena ingat yang kita kena buat jualan, kita kena buat sponsor dan kita kena servis, follow up kita punya customer, klien dan juga kita punya leader-leader kita dan juga fighter-fighter kita.
business partner kita. Dan teruskan belajar. Tingkatkan lagi ilmu. Okey, dari segi produk, dari segi macam mana demo dan sebagainya. Okey. Terus. Seterusnya yang keenam. Okey, gunakan semua produk. Kenali produk anda. Nampak tak? Ini masih lagi dalam bulan pertama Ini masih lagi dalam bulan pertama. Kita masih lagi assistant supervisor 35%. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, masih lagi 35% dan kita taja. Setiap hari 4 hingga 5 orang kita jumpa. Okey, kita jumpa. Kita buat sharing. Ingat, kita keluar untuk sharing. Nampak tak? Jadi daripada situ kita akan dapat customer, kita akan dapat ahli baru. Okey? Jangan kita duduk saja. Jangan kita hanya duduk goyang kaki. Sebab apa? Business forever bukannya 5D. Bukan business 5D. Apa dia 5D? Duduk diam-diam dapat duit. Bukan. Okey? Kita bukan business menjanjikan bulan bintang tanpa berusaha. Okey? Kita business kita 5 sisi. Okey? Kena buat 5 sisi. Okey? Jadi yang keenam adalah kita mesti guna semua produk. Sebab apa kita nak buat macam ni? Sebab bila kita guna produk, maka kita akan dapat cerita dengan lebih yakin. Itu pertama. Kan? Kita dapat cerita dengan lebih yakin. Kita tahu apa produk kita, apa warna dia, apa rasa dia. Nampak tak? Kalau kita hanya jual, kita pun tak pernah guna, macam mana kita nak cerita dengan betul? Nampak tak? Jadi sebab tu forever nak kita guna semua produk. Okey, nampak tak? Sebab tu dulu ada apa? Touch of Forever. Dalam satu kotak tu ada 24 produk-produk yang terbaik ataupun produk yang kata apa laris di dunia. Nampak tak? Okey. Kenali produk anda. Kenali. Daripada kita guna, kita akan dapat kenal produk kita macam mana. Apa kesan dia? Nampak tak? Apa kebaikan produk tersebut pada diri kita. Kita boleh kongsikan. Sebab apa dalam Forever ni ramai yang berjaya adalah daripada testimoni diri sendiri. Ramai yang sakit sebenarnya. Nampak tak? Saya sendiri sebab gaut kan. Ustaz Sofian pun sebab apa? Sebab masalah dia punya resdung, lelah dan sebagainya. Betul tak? Ramai yang berjaya dalam Forever, okey, dia lahir daripada testimoni diri sendiri. Sebab kita yang pakai produk. Daripada awal kita guna produk bukannya kita niat nak berniaga sebenarnya. Tapi oleh kerana bila kita guna produk, kita dapat rasa kesan power produk tadi, okey, jadi kita rasa seronok, okey, kita dapat rasa dia punya orang kata apa peningkatan dari segi kesihatan kita dan kita sharing. Daripada situ kita dapat sharing. Nampak tak? Daripada testimoni diri sendiri, itu yang kita cerita. Kita cerita dengan yakin dan kita cerita dengan jujur dan ikhlas. Dia akan membantu kembangkan kita punya bisnes. Sebab tu kita kena guna produk. Okey? Nak tahu segala jenis produk, okey, boleh rujuk dengan upline. Ingat benda ni, kena belajar tentang produk, kenali produk kita, okey, dan juga kita terus belajar. Okey. Seterusnya yang ketujuh. Okey, yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah belajar bagaimana menggunakan alat pemasaran syarikat. Okey, video rakaman dan buku. Belajar bagaimana mendaftar, okey, permohonan ahli dan pesanan produk melalui aplikasi Forever to You. Okey, ini yang ketujuh. Apa lagi yang perlu kita buat? Kita sebagai kita anggap kita orang baru. Mungkin hari ni yang hadir ada orang baru masuk seminggu, baru sebulan. Okey, baru sebulan join Forever. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita perlu belajar menggunakan alat pemasaran Forever. Apa tu? Okey. Kita punya diskaun, promosi yang company lancarkan. Okey, kita kena gunakan segala poster-poster yang Forever keluarkan untuk bantu kita niaga. Kita kena guna benda tu. Nampak tak? Promosi dan sebagainya. Kelas-kelas yang dianjurkan oleh company. Seminar-seminar yang dianjurkan oleh company. Nampak tak? Kita kena hadir dan kita kena bawa tim kita sekali. Nampak tak? Kena pandai guna benda ni.
untuk bantu. Ni dipanggil alat bantu niaga kita. Okey. Video rakaman dan sebagainya, video-video dalam YouTube, okey, kita boleh gunakan untuk bantu kita punya bisnes kita. Belajar bagaimana mendaftar, okey. Bila kita daftar ahli baru, kita terus ajar dia cara dia nak buka Forever to You, nak daftar, nak buka website, okey, macam mana cara nak tengok CC, macam mana cara nak tengok bonus, okey, macam mana kita nak buat pembelian di Forever to You, nampak tak? Macam mana kita nak daftar ahli baru. Banyak benda kita kena belajar, okey? Banyak benda kita kena belajar dan kita kena faham cara guna alat-alat pemasaran yang disediakan oleh company. Bismillah. Okey, seterusnya. Apa lagi? Company melancarkan macam yang baru ni kan. Contohnya macam Klinai ke, macam video TikTok ke, kan? Buatlah, kita belajarlah buat, nampak tak? Sebab apa? Benda-benda yang Forever buat ni adalah untuk bantu kita, untuk bantu meningkatkan kita punya sisi, meningkatkan jualan kita, meningkatkan sale kita, nampak tak? Jadi apa yang company buat, kita kena libatkan diri. Kena libatkan diri kita. Okey? Bawa tim kita supaya kita ada penglibatan dengan aktiviti program yang dianjurkan oleh company. Begitu juga dengan upline. Apa yang upline buat, okey? Kita kena sertai kelas-kelas upline, kelas-kelas berkenaan dengan produk, kelas-kelas berkenaan dengan success story, nampak tak? Kelas berkenaan dengan marketing plan, kelas berkenaan dengan sistem, kelas berkenaan dengan macam-macam kelas, okey? Dan macam-macam program yang dianjurkan. Contoh grup kita buat baru ni, lucky draw, okey? Program meraihkan celebration 5 sisi. Nampak tak? Ini semua adalah kita punya aktiviti. Sama ada company ataupun upline punya aktiviti, kita kena pastikan kita libatkan diri kita. Walaupun upline kata ini tak wajib, kan? Program ni tak wajib, program ni siapa-siapa nak join pun boleh. Tapi kita kena rasa benda ni sangat penting. Nampak tak? Dia sangat penting yang perlu kita libatkan diri, bawa kita punya downline team kita sekali, sama-sama kita support. Kita bagi sokongan apa yang dibuat, aktiviti yang dibuat, yang diadakan oleh kita punya upline. Okey? Alhamdulillah, kalau kita buat macam tu, insya-Allah semua perkara yang kita buat akan jadi mudah dan senang, insya-Allah. Okey, seterusnya. Yang ke-8, masih lagi bulan pertama. Okey? Kita masih lagi assistant supervisor. Perlu tambah lagi setiap hari 4-5 orang ahli baru. Siapa full time mesti kena 10 orang kena jumpa setiap hari. Kena jumpa 10 orang sharing produk, sharing marketing plan, buat GEP. Sebab dia full time. Nampak tak? Kalau dia part time, separuh. 4 ataupun 5 orang, okey? Setiap hari. Sebab apa? Kita nak tambah bilangan kita punya ahli baru. Okey, bulan pertama lagi. Nombor 8, belajar bagaimana menjemput prospek dan follow up. Okey? Yang ni kita kena belajarlah. Nampak tak? Sebab apa penting? Penting macam mana kita nak jumpa prospek. Sebab tu kita ada kelas yang tajuk dia 5 cabaran. Okey? Kelas tajuk dia 5 cabaran. Apa yang kita bincang dalam kelas tu? Jemput tak datang, datang tak dengar, dengar tak sign up tak buat tak lama. Nampak tak? Benda ni adalah benda-benda yang sangat penting. Okey? Yang setiap orang pasti akan lalu benda ni. Okey? Setiap orang pasti akan melalui keadaan macam ni. Jadi macam mana cara dia nak handle? Macam mana cara dia nak jemput prospek, kan? Sebab apa? Sebelum kita buat Forever, kita tak tanya pun khabar kawan-kawan, kan? Sebelum kita buat Forever, sebelum kita buat MLM, kita tak pernah pun nak WhatsApp kawan-kawan, kan? Tapi bila kita dah start buat bisnes,
Okey, kita punya upline minta buat 50 senarai, 100 senarai nama prospek. Kita tulis, maka setiap hari mulalah 20 orang setiap hari kita kontak. 20 orang setiap hari kita WhatsApp. Nampak tak? Jadi ada di kalangan mereka yang terima tu, itu akan datang bermacam-macam keadaan, tapi kita kena belajar bagaimana cara kita nak jemput prospek supaya mereka dapat bagi masa untuk dengar apa yang kita nak sampaikan. Okey? Dan juga bukan hanya waktu cari mereka saja. Nampak tak? Kita kena belajar. Belajar juga cara bila mereka dah ada dalam Forever, bila mereka dah jadi ahli, bila mereka dah jadi customer kita, okey, macam mana kita nak follow up mereka? Macam mana kita nak servis mereka? Pun ada dalam kita punya kelas BOI. Kita ajar semua benda ni. Nampak tak? Satu persatu kita ajar. Nampak tak? Macam mana kita nak handle customer bila customer beri aduan ataupun kata macam mana guna produk ataupun tindak balas macam mana. Nampak tak? Jadi benda ni kita kena belajar. Okey? Jadi kita follow up. Yang customer pun kita follow up, yang jadi business partner pun kita follow up. Okey, dan jadi leader pun kita kena follow up juga. Okey, tengok dia punya perkembangan dia. Okey, seterusnya. Okey, rujuk manager, ingat benda ni dan belajar. Okey, seterusnya. Ini nombor 9. Nombor 9, okey. Apa dia? Hadir 5 GEP secara berterusan. Okey, bersama prospek-prospek anda dalam masa 2 minggu. Nampak tak? Tadi saya dah beritahu kan? Inilah nombor 9 lah. Okey, jadi masa bulan pertama, okey, kita join Forever, kita kena pastikan kita hadir 5 GEP. Sebab apa kita nak 5 kali GEP? Biasanya, okey, kita ni sebagai manusia yang lemah ni, bila kita dengar sekali GEP, pertama kali kita dengar, okey, GEP yang lekat dalam otak kita 20%. Lagi 80%, kita tak ingat. Masuk sini, keluar sini. Betul tak? 20% akan lekat dalam otak kita. Kali kedua, dengar GEP, lekat lagi 20%. 5 kali, settle. 100% kita ingat. 100% kita faham. Okey, konsep GEP itu sendiri. Dan kita sendiri pun dah boleh buat GEP. Kita pun sendiri dah boleh bentang GEP. Kita faham GEP dan kita boleh bentang GEP. Okey. Berterusan bersama prospek-prospek anda dalam masa 2 minggu. Okey. Rujuk kepada manager, ingat penting. 2 kali sebab tu merah dia lebih terang daripada tadi. Ya, ingat saja. Ini ingat dan penting. Sebab apa kita tengok ramai orang nak buat Forever, dia kata dia nak buat business Forever, tapi kita tak nampak bergerak. Kita tak nampak pencapaian ataupun peningkatan dia, kemajuan dia kita tak nampak. Sebab apa? Antaranya adalah mereka masih tak pandai, mereka masih tak mampu nak cerita GEP dengan sempurna. Tu. Ingat tu. Sebab tu ingat, penting. Okey, pastikan prospek-prospek anda ataupun anak-anak buah anda dan downline anda lalu 5 GEP. Belajar 5 kali GEP dan mereka boleh cerita GEP. Dengar balik mereka cerita GEP macam mana. Sekiranya mereka boleh cerita dengan baik GEP, insya-Allah mereka punya tim akan cepat berkembang. Network dia akan cepat berkembang bila dia pandai ataupun dia dah mampu cerita GEP dengan baik. Okey? Dalam masa 2 minggu, kena mahir GEP. Okey. Seterusnya, yang ke-10. Masih lagi bulan pertama, masih lagi action supervisor dan setiap hari tambah lagi ahli baru, mungkin sekarang dah ada 5 orang. Mungkin sekarang dah bertambah 10 orang ahli baru. Okey? Yang ke-10. Ingat. Ingat ni kita lah kena ingat. Okey? Tugas upline anda bukanlah untuk menaja orang untuk anda. Nampak tak? Jangan kita
Suruh upline kita, upline carilah letak bawah saya, susun-susun. Itu main susun-susun tempat lain. Forever tak ada main susun-susun macam tu. Susun-susun kaki, pergi buat tempat lain. Itu money game ke apa ke kita tak tahu. Itu sistem piramid, skim piramid. Dah lama orang buat dah benda tu. Okey? Ramai yang dah, orang kata apa? Dah lebur. Dah lebur modal. Ribu-ribu dah buat sistem macam tu. Sebab tu forever kita nak apa? Kita cepat berdikari. Kita kena cepat berdikari. Nampak tak? Ingat, tugas upline bukanlah menaja orang untuk anda. Jadi anda kena buat apa? Belajar untuk melakukannya sendiri. Sebab tu kena hafal GEP. Sebab tu kena pandai buat demo. Sebab tu kena ada product knowledge. Kena ada ilmu tentang produk. Barulah kita boleh jalan sendiri. Macam saya sendiri pun ada pengalaman macam ni. Saya bergerak sendiri. Kan? Saya punya upline saya, Simo, Misha dan Sifu Richard. Okey, dia duduk jauh. Macam mana tiap-tiap hari nak suruh dia tolong kita kan jauh. Tapi apa yang kita nak, yang kita faham, apa yang kita betul-betul nak berjaya, kita ikut apa yang dia cakap. Okey. Kita belajar sendiri belajar. Okey, sendiri. Okey, kita lakukan apa yang kita nak untuk kita capai. Okey, setiap hari kita jumpa orang buat GEP, buat demo, okey? Dan kita belajar untuk buat coaching team. Nampak tak? Jadi tugas upline bukannya bagi ikan untuk kita. Okey, tapi upline bagi joran. Bagi joran untuk kita pancing sendiri ikan. Nampak tak? Bukan dia untuk suap kita. Nampak tak? Okey. Jadi, rujuk pada manager, ingat penting. Okey, teruskan belajar. Untuk lakukan sendiri. Sebab apa? Bila kita bergerak sendiri, bila kita jumpa 10 orang, 20 orang, 30 orang, insya-Allah kita akan dapat ilmu, kita akan faham, kita akan jelas nampak apa kekuatan kita sebenarnya. Kat mana kita punya kekuatan kita. Dan kita tahu itulah point ataupun kita apa? Kita punya kekuatan diri kita kat mana sebenarnya. Okey? Sebab kita jumpa setiap orang. Bila kita jumpa cakap macam ni, kenapa ni tak terima Okey, kita muhasabah balik. Kita buat postmortem. Kenapa aku cakap macam tak jadi? Okey, esok aku tukar macam ni pula. Jumpa orang kedua, tukar macam ni cakap, tengok cara. Oh, yang ni jadi. Jadi kita dapat, okey, ini jadi. Pegang. Nampak? Buat lagi. Jadi kita belajar daripada situ. Okey? Seterusnya. Yang ke-11. Jadikan satu kebiasaan merekod dan mengambil nota di dalam semua jenis mesyuarat, iaitu kelas. Okey, meeting. Buku, nota, pen, recorder dan kamera adalah peralatan yang paling asas dalam MLM. Nampak tak? Kita kena ada alat-alat bantu niaga ni. Bantu untuk kita dapat ilmu. Okey, bantu untuk kita tingkatkan kita punya pengetahuan. Jadi bila hadir kelas, jangan lupa bawa kita punya pen dan juga buku nota. Okey, record. Okey, sekarang ni mudah. Alhamdulillah ada Zoom. Kita tekan je record. Nanti boleh repeat dengar balik. Betul tak? Jadi ini pun kita kena buat sebenarnya. Okey, peralatan ini adalah sangat penting untuk kita berjaya dalam forever. Okey, ingat penting belajar dan rujuk kita punya manager. Okey. Seterusnya yang ke-12. Masih lagi bulan pertama, apa perlu kita tingkatkan dalam diri kita sebagai seorang FBO, sebagai usahawan yang nak berjaya. Okey, yang ke-12, anda tidak dibenarkan untuk belajar dari syarikat MLM lain. Cara dan sistem mereka mungkin berbeza. Okey, kita tak kata salah. Kita tak kata tak bagus. Cuma pasti berbeza. Okey, dengan apa yang diamalkan dalam Forever Living. Kita risau, okey? Kita khawatir, takut anda terkeliru. Anda jadi keliru. Okey, jadi bila kita ada Forever, kita belajar dengan sistem Forever. Apa kurang dalam Forever, saya nak tanya? Apa kurang kelas dalam Forever?
Ada kelas motivasi, ada kelas produk, ada kelas sistem, ada kelas tentang marketing plan, okay? Ada kelas leadership, ada bermacam-macam kelas hampir setiap hari. Nampak tak? Kadang-kadang sehari 2 kali, pagi, malam. Nampak tak? Jadi cuba kita fokus untuk hadir kelas-kelas yang dianjurkan, yang diadakan oleh company dan juga upline. InsyaAllah, okay, kita dapat satu ilmu yang betul untuk kita bergerak di Forever. Jangan kita belajar daripada MLM luar, MLM lain. Sebab apa? Cara mereka berbeza. Ada beza. Nampak tak? Jadi kita takut terkeliru. Kita ambil sana sikit, sana sikit, sana sikit, sana sikit, petik sini, kita bawa dalam Forever. Nampak tak? Jadi apa berlaku? Kucar kacir, okey? Apa berlaku? Masya Allah, kan? Dia akan berlaku satu suasana yang tidak harmoni, yang tak baik, okey? Jadi kita hadir kelas yang upline kita buat, okey? Hadir kelas yang company kita buat, belajar di sini. Sebab di sini bukannya orang biasa-biasa, nampak tak? Semuanya GLT, okey, CBM, LCM, PCM, EPCM, semua ni adalah orang-orang yang telah berjaya. Nampak tak? Semua dah jadi jutawan di Forever, dan mereka buat Forever, dan mereka ajar kita buat Forever. Kita pun kan nak buat Forever. Jadi kita belajar daripada orang-orang berjaya dalam Forever. Jangan kita belajar daripada luar. Okey? Okey, seterusnya. Ini ingatlah penting. Ini adalah sangat penting. Jangan kita ambil yang luar masuk sini, okey? Belajar apa yang ada dalam ni dulu, okey? Belajar apa yang ada dalam ni dulu. Okey? Yang ke-13, okey, dengar CD dan DVD, baca buku, okey? Tidak perlu memiliki keseluruhan set alat di peringkat permulaan, okey? Jadi dengar, okey, sekarang ni dulu. Masa kami buat dulu, kami orang kata apa? Beli CD dengan upline. Tak mahal pun, RM2, RM3 macam tu je, kan? Balik rumah nak jadi DVD, CD player dan sebagainya, kan? Sekarang dah mudah. Ini old school punya, okey? Sekarang ni semua kita tengok dalam apa? Tengok dalam handset kita je. Nampak tak? Boleh tengok video-video, rakaman-rakaman, okey, dalam YouTube boleh tengok, nampak tak? Okey. Banyak sumber yang kita boleh dapat sekarang ni. Okey, jadi baca buku, kan? Buku-buku okey, buku-buku macam nak berniaga, okey. Tambah-tambah lagi buku 1 juta bukan wang. Okey, ini kita jadikan sebagai satu sumber inspirasi untuk kita berjaya di Forever. Tak perlu. Jangan tunggu kita ada semua alat-alat keseluruhan baru kita nak bergerak. Tak perlu. Apa yang ada dengan kita sekarang, kita mula. Kita mula dulu. Tak perlu semua ada. Aku tak boleh buat lagi sebab ni tak ada, sebab ni tak ada. Aku tak ada komputer, tak ada laptop. Aku tak ada ni, aku tak boleh buat. Jangan tunggu semua ada baru kita nak buat. Okey, buat, teruskan, jalan kita punya bisnes dengan apa yang kita ada. Okey? Okey. Ingat, sangat penting dan terus belajar. Okey. Yang ke-14. Apa lagi yang perlu kita amalkan? Apabila anda ada cerita negatif, undang-undangnya adalah diam. Tidak perlu bercerita. Itu dia. Okey? Bila kita ada cerita negatif, benda-benda yang negatif, benda-benda yang boleh memudaratkan energi kita, boleh memudaratkan kita punya tim, jangan kita cerita. Undang-undangnya adalah diam. Tak perlu bercerita. Tak ada orang pun nak dengar sebenarnya. Okey? Tak perlu cerita benda ni. Sebab tu dalam Forever kita sentiasa berfikiran positif. Jangan negatif. Okey? Jadi sebab apa? Kalau kita bawa cerita negatif, okey, kita akan memberi kesan kepada kita punya tim. Semangat tim kita akan jatuh. Kalau kita sebagai leader kita bawa cerita-cerita negatif.
oh ini sangat sangat rugi. Okey, dia membahayakan tim dia. Nampak tak? Dia telah racun, dia telah hantar virus dalam rangkaian dia. Okey, jadi tak perlu cerita-cerita negatif ni, tak perlu. Siapa kita nak cerita perkara-perkara negatif ni, kita hanya perlu cerita pada upline. Bukan sebab kita nak kongsi cerita negatif, tapi kita nak minta apa cadangan, apa pandangan, apa nasihat daripada upline. Jangan cerita pada downline. Jangan duk cerita sebar kepada subline. Jangan cerita pada subline. Okey? Cerita kepada upline. Minta nasihat, minta pandangan. Nampak tak? Okey, ini sangat penting. Okey? Ingat, ini adalah penting. Jangan sekali-kali kita guna mulut kita untuk sebarkan benda negatif. Okey? Sebab tu kita suruh apa? Fikir baik-baik, cakap baik-baik. Nampak tak? Dengar benda yang baik-baik. Nampak? Jadi insya-Allah benda yang baik-baik akan datang dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya. Yang ke-15. Masih lagi dalam bulan pertama. Sebab apa bulan pertama ni orang panggil kelas apa? Kelas ibtidai ataupun i'dadi, permulaan. Nampak tak? Jadi banyak benda yang perlu belajar. Pertama sekali adalah nak ubah kita punya mindset, nak ubah kita punya sikap kita. Okey. Sebelum kita nak ubah kita punya hidup kita, sebelum kita nak ubah kita punya orang kata kejayaan kita, pertama sekali ubah diri kita, ubah mindset kita. Nampak tak? Itu yang pertama. Kalau sini tak berubah, sampai bila-bila kita tak akan berubah. Nampak tak? Nak berjaya, pertama sekali ni kena betulkan channel kita punya kepala dulu, otak kita dulu. Okey? Okey, mula yang ke-15, mula membuat pesanan produk. Okey? Jangan tunggu. Okey? Bila kita nak berniaga, maka kita perlu ada stok. Nampak tak? Kita perlu ada stok. Kalau center buka, terus pergi center beli produk untuk kita buat sale. Nampak tak? Jangan tunggu. Rujuk nombor 6. Apa nombor 6? Gunakan semua produk, kenali produk anda. Nampak tak? Jadi terus buat pesanan, belajar macam mana nak beli daripada F2U dan belajar macam mana kita nak dapatkan produk daripada aplikasi ataupun daripada center. Okey, terus buat jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Setiap bulan ada benda yang kita nak capai. Kita nak capai 5 cc, kita nak capai 10 cc, kita nak capai 50 cc, 100 cc. Okey, jadi kita kena pastikan tim kita pandai untuk buat pesanan, order produk sendiri. Nampak tak? Okey. Dan perlu, sebab kita sebagai orang yang meniaga, usahawan, kita perlu ada produk, perlu ada stok sebagai nadi kepada bisnes kita. Sekiranya kita tidak ada stok yang mencukupi, maka kita punya bisnes akan terhenti. Diibarat macam nadi bisnes produk. Okey? Stok, kena ada stok yang mencukupi. Okey? Okey, ingat rujuk kepada manager. Ingat benda ni sangat penting. Kalau kita nak pastikan kita punya leader kita bergerak, kita punya business partner kita bergerak ataupun ada kemajuan, pastikan mereka ada stok. Nampak tak? Sebab apa? Kadang-kadang mereka takut, orang baru, mereka takut macam mana nak jual, siapa yang nak beli kan. Tapi kita sebagai leader, kita kena yakinkan mereka, ajar mereka cara jual produk. Okey? Yakinkan mereka, suruh mereka ada stok, simpan stok. Stok tahap belajar 3 hingga 5 cc. Okey, tahap kita nak buat cabaran untuk diri kita sendiri, okey, 5 hingga 15 cc. Nampak tak? Okey, untuk kita mencapai kita punya impian, capai kita punya target, okey. Boleh lebih pada itu sehingga 25 cc. Okey? Tapi ingat, stok bukan untuk disimpan, tetapi untuk kita menaja, menjual. Okey, seterusnya. Yang ke-16. Okey. 16. Apa tu? Hendaklah simpan stok yang mencukupi. Alamak.
dah sebut tadi Saya dah cepat sangat ni. Okey. Rupanya nombor 16. Hendaklah kita simpan stok yang mencukupi. Maksud simpan tu kena ada. Cukup untuk kita punya customer. Nanti customer nak beli produk, kita tak ada produk. Nak order F2U kan, kadang-kadang lambat. Betul tak? Lambat sebab apa? Sebab keadaan sekarang kan masih dalam keadaan pandemik. Nampak tak? Jadi kita kena pastikan kita ada stok yang mencukupi. Stok di sini adalah untuk servis pelanggan, bukannya untuk membuat skim yang haram. Datuk tulis macam tu. Bukan untuk buat skim yang haram. Okey, buat orang kata apa, simpan stok. Beli banyak-banyak simpan stok. Sebab apa? Sebab nak kejar pangkat. Sebab nak kejar insentif. Kita tak mau macam tu. Sebab apa? Kita akan menayakan orang lain. Nampak tak? Kita akan menindas, menayakan orang lain. Suruh beli produk banyak-banyak, simpan. Nampak tak? Jangan jual. Hanya cari untuk simpan produk. Tak boleh. Datuk kata apa? Jangan buat skim haram. Jangan buat money game. No. Di Forever jangan buat macam tu. Sebab tu kekalkan 10 hingga 20 orang pelanggan setiap bulan. Untuk apa? Untuk kita habiskan produk kita. Untuk kita habiskan stok yang kita ada. Dengan servis pelanggan yang ada. Nampak tak? Anda perlu menjual. Walaupun anda tak suka menjual. Walaupun anda rasa jual tu low class. Jual apa barang. Jual ubat gigi, ubat ketiak. Kan? Jual sabun. Ini bukan anda punya kelas lah. Jangan kata macam tu. Anda perlu buat jualan walaupun anda tidak suka menjual. Kena ingat balik kita ni berniaga. Tak panggil berniaga lah kalau tak ada jual. Kalau tak ada barang nak jual beli. Kan? Tak panggil berniaga lah. Dia panggil benda lain. Dia panggil money game. Dia panggil skim piramid. Dia panggil apa lagi? Macam-macam lah. Kan? Walaupun tak suka menjual, kena buat aktiviti menjual. Minta maaf. Nak berjaya forever, kena jual. Nampak tak? Sebab apa? Datuk pernah kata, dulu Datuk pernah kata, siapa tak suka menjual? Ramai orang angkat tangan. Saya pun tak suka nak menjual. Siapa suka duit? Semua angkat tangan. Duit suka. Macam mana you nak dapat duit? Jalan untuk dapat duit adalah menjual. You tak suka menjual tapi you suka duit. Nampak tak? Jadi Datuk betulkan kita punya mindset kita. Walaupun kita rasa hina menjual tu, walaupun kita rasa low class, menjual tu, tapi tetap kita kena menjual juga. Ramai orang dah jadi jutawan sebab menjual. Jadi kita kena buat aktiviti menjual. Seterusnya adalah yang ke-17. Masih lagi bulan pertama. Banyak benda dalam bulan pertama. Masa kita berada dalam level assistant supervisor, banyak sangat benda yang kita nak belajar. Banyak sangat benda yang kita nak perbetulkan balik. Kita nak tukar mindset kita. Banyak benda. Harap anda faham benda ni. Yang ke-17, hafal pelan pemasaran. Fahami kelebihan pelan kita. Yes. Sebab tu kena hafal GEP. Pelan pemasaran macam mana? Macam mana nak kira bonus, macam mana nak baca CC, macam mana kita nak cerita pasal jadi VIP macam mana, jadi ahli macam mana, kalau apa kelebihan kalau jadi VIP, apa lagi kelebihan kalau naik pangkat supervisor, apa kelebihan assistant manager. Benda tu kita kena faham. Kita kena hafal. Nampak tak? Fahami kelebihan pelan marketing kita. Antaranya adalah 3 konsep kelebihan kita dan juga 5 keistimewaan forever. Nampak tak? 5 keistimewaan tu yang turun kita kena hafal. Selain daripada 3 konsep, 5 keistimewaan business forever pun kita kena belajar dan kita kena faham dan kita kena
ajar pada downline kita. Okey, rujuk pada manager nak dapat benda tadi. Okey, dan ingat benda ni sangat penting. Kalau kita tak hafal benda ni, kalau kita tak boleh nak cerita, kalau tim kita tak bergerak, janganlah kita rasa pelik. Jangan kita rasa heran. Kenapa tim aku tak berkembang? Kan? Rupanya kita tak ajar dia marketing plan. Rupanya mereka semua tak faham. Mereka semua tak hafal marketing plan. Jadi macam mana mereka nak bergerak? Betul tak? Jadi kita kena banyak korbankan masa kita, banyak kita kena, orang kata apa, laburkan kita punya masa kita untuk mereka. Okey. Seterusnya adalah 18. Okey. Ini adalah yang terakhir. Okey. Yang terakhir ketika kita berada di pangkat assistant supervisor. Bulan pertama. Apa dia 18? Sediakan fail untuk simpan maklumat yang diperlukan untuk pembentangan GEP. Okey. Bila kita nak buat GEP, kena ada fail-fail ataupun maklumat-maklumat yang kita perlu ada. Okey, sekarang ni jarang ada orang yang buat fail. Kita tengok Alan ada buat fail. Okey, Kak Ain pun ada buat fail. Dia letak kat kedai dia. Apa tak? Maklumat-maklumat tentang company, maklumat-maklumat tentang produk, okey? Maklumat-maklumat tentang marketing plan. Jadi ini semua membantu okey untuk kita buat pembentangan GEP. Lebih memudahkan kita. Bawa prospek ke setiap mesyuarat. Okey? Ingat, bawa prospek kita pada meeting. Bawa prospek kita pada kelas upline yang apply anjurkan. Okey? Bawa mereka selain kita buat coaching personal one to one dengan mereka, maka perlu juga kita bawa mereka kenal upline mereka. Bawa mereka pada sistem yang betul. Bawa mereka kepada kelas upline. Sekiranya bertembung dengan kelas kita, apa kita perlu buat? Kita batalkan, kita tangguhkan kelas kita, kita join bersama kelas upline. Bawa tim kita bersama-sama masuk support kita punya kita punya kelas upline kita. Okey? Harap anda faham benda ni. Okey? Okey, seterusnya. Ingat benda ni penting dan terus belajar. Okey. Sebenarnya untuk supervisor sampai sini saja. Okey? Seterusnya adalah kita buat part kedua insya-Allah. Okey, ini dah naik kepada pangkat supervisor. Okey? Kita perlu ada berapa? Kita dah dapat 38% dan kita kena pastikan dalam rangkaian kita mesti ada 30 orang ahli baru dalam rangkaian kita. Nampak tak? Kalau bulan kedua kita tak capai 30 orang, maksudnya kita tak capai standard. Kita punya rangkaian kita tak solid. Jadi kita kena jaga solid standard kita. Struktur kita kena jaga supaya dia strong. Nampak tak? Kalau tak cukup 30 orang, maksudnya tak solid dan tak strong. Jadi kena pastikan kita ada 30 orang ketika kita naik supervisor. Okey. Yang ke-19 adalah buat one to one GEP, fahami keperluan prospek, perhatikan prospek dari respon daripada mereka. Okey. Ini kita tingkat peningkatan dari segi ilmu leadership. Peningkatan dari segi ilmu leadership kita. Kena dah pandai buat coaching one to one, dah pandai buat GEP one by one dengan kita punya prospek. Okey. Fahami keperluan prospek kita. Dia ni lebih ke arah nak guna produk ke ataupun ke arah nak berniaga. Okey, dia ni suka tak produk suplemen. Kita kena faham apa, dan kita kena ada satu kefahaman. Okey, bila kita lihat dia punya respon dia. Respon dia macam mana. Okey? Okey, itu ilmu bila kita dah supervisor. Okey, yang ke-20 last, okey. Jangan sekali-kali menghakimi prospek anda, beri peluang kepada semua orang. Nampak tak? Di sini jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih orang. Jangan kita pilih hanya kita nak cari leader saja. Jangan kita nak pilih nak cari orang buat bisnes saja. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kita perlu juga kepada customer base. Kita perlu juga kepada pelanggan-pelanggan yang akan bantu untuk kita buat sale, capai kita punya
sale setiap bulan. Okey, daripada 30 orang itulah, sebab tu saya kata jangan salah faham. Mentang-mentang kita kata 5 line, perlu ada 5 line, 5 leader. Kita pun fokus. Oh, customer saya tak nak. Orang sakit saya tak nak. Saya hanya nak orang yang buat bisnes saja. Ini tak betul. Kita nak semua. Orang sakit pun kita nak. Orang nak makan produk saja pun kita nak. Customer biasa, pelanggan biasa pun kita nak. Orang buat bisnes pun kita nak. Semua kita nak. Jadi macam mana kita nak keluarkan 5 line, 5 leader tu? Okey, 5 line, 5 leader ini akan dikeluarkan daripada 30 orang. Daripada ahli yang kita daftar, kita tengok antara 30 orang tu, mana 5 orang yang ada potensi untuk kita lantik dia jadi leader. Yang kita nak jadikan sebagai 5 kaki kita tu. Struktur kita punya tim. Mana antara 5? Dalam 30 orang tu keluarlah 5 orang. Nampak tak? Yang lebih lagi, stay sebagai customer. Servis dia sehabis baik. Nampak tak? Jadi 5 orang ni lah kita train. Kita train, ajar mereka, pandai mereka. Pandaikan mereka ilmu. Okey? Ilmu apa? Ilmu produk, ilmu marketing plan. Hafalkan mereka GEP. 5 kali GEP untuk mereka. Inilah leader. Okey? Okey. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Setakat ni dulu. Sebenarnya sampai 18. Tapi saya lebihkan sikit. Bagi 2 lebih. Nanti untuk round kedua, part 2, kita akan mula daripada 19 balik. Daripada supervisor. Jadi setakat tu dulu rasa malam ni, insya-Allah apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang baik, saya minta maaf daripada kelemahan saya sendiri. Saya pun baru, saya pun masih belajar. Harap tuan-tuan maafkan saya. Sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ni, ada siapa-siapa nak sharing tak? Kalau ada seorang dua nak sharing, masya-Allah, sangat bagus. Saya pun nak dengar daripada tuan-tuan, nak belajar. Ustaz Sofian. Ustaz Sofian. Silakan Ustaz Sofian. Kita bagi Ustaz Sofian dulu. Sekejap saya tutup saya punya slide. Ustaz Sofian dulu. Siapa nak sharing boleh angkat tangan. Ini Sofian dulu. Ustaz Sofian. Silakan Ustaz. Silakan, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terbaiklah Ustaz. Kelas ni memang sebenarnya sangat-sangat membuka mata, terutama bagi saya yang baru kan. Saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun ni macam apa orang cakap, belum apa-apa lagi kan. Tapi kita kena ada niat untuk sentiasa belajar. Ingatlah, satu orang akan maju bila dia niat belajar. Jangan kita niat rasa dah pandai, rugi kan. Kalau kita ada rasa macam tu, kita rugi. Ada rasa kita rugi. Kita ni ingat banyak benda kita tak tahu. Daripada walaupun pernah dengar apa kita kata Art of War ni dengan Dato' Desmond dulu dekat HQ Maluri dulu KL, dan pernah juga dengar Art of War ni dalam Sifu ada buat training. Tapi bila dengar sekali lagi ni, jadi kita faham lebih luas tau, lebih besar tau. Sekarang ni ditambah pula dengan semalam yang speaker hebat kita tu, Coach Zalin punya tu. Jadi memang lagi berkobar-kobar lah. Kita dah fokus untuk ajar orang. Dan kita nak transform. Transform ni apa? Transform ni daripada downline kita tu, dia mula dilatih dengan nilai-nilai yang baik yang ada dalam BO intentional. Macam contoh kan, tadi dalam kelas tadi kan, macam contoh tentang harmoni. Contoh tentang kita faham kebaikan produk, itu nilai tau, nilai. Sebab apa? Kita tak nak jadi seperti peniaga di luar yang terkadang-kadang mereka tak ada tanggungjawab. Tak ada tanggungjawab ni maksud dia jual, dia tak rasa pun orang yang beli tu akan sihat ke, orang yang akan beli tu akan jadi sakit ke, orang yang beli tu akan jadi tak kira lah apa-apa. Tetapi kita punya jualan produk, niat kita seperti niat Nabi SAW. Niat kita nak jadi supaya kita nasihat, kita nak orang dapat baik. Allahu Akbar. Itu sebenarnya power sangat lah. Sebab tu nilai 9333 tu,
penerapan dia perlukan sikap nak bina tu perlu kepada training. Training tu itulah yang kita nak kena sabar. Itu yang kena sabar kan. Kalau orang tak nak follow tak apa. Kita bersyukur kepada Allah Taala sebab Allah Taala pasti akan datangkan sesuatu yang lebih baik, yang baik dengan berkat sabar kita. Jangan kita rasa kecil hati. Semua yang ada kat sini jangan rasa kecil hati. Mungkin orang tak nak follow saya kan, sebab saya cakap bukan untuk siapa-siapa, balik pada diri saya kan. Orang tak nak follow, orang mungkin kita iklan orang tak tengok, contoh kan. At least kita belajar lagi kan, macam mana nak sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan customer kan. Macam mana kita nak belajar ilmu ni, sebab apa? Sebab nanti kan, katalah contoh tiba-tiba yang beli produk kita 1000 orang. Beli produk kita 1000 orang. Orang tanya macam-macam produk. Kita nak jawab nanti saya tanya upline. Agak-agak macam mana? Nanti saya tanya upline. Betul, bagus. Tapi kita kerugian masa. Okey? Mungkin kalau kita jawab on the spot kan, kita boleh jawab masa tu kalau tak ada program upline lah. Kalau ada program upline, kita ajar pula kita punya. Saya dalam meeting yang sangat penting, minta tuan sabar. Ajar dia. Kan? Saya dalam meeting yang sangat penting, minta tuan sabar. Kita ajar customer tu nilai. Barulah kita boleh basmi benda-benda yang terkadang-kadang tak betul dalam muamalat ni. Kita ajar. Harap tuan bersabar, kami dalam meeting. Okey, macam tu kita jawab kan. InsyaAllah saya akan jawab. Contohlah. Kan? At least kita boleh sampaikan satu-satu nilai tu. Jadi, saya dengar tadi tu daripada Ustaz Din. Ni dah kali ketiga. Alhamdulillah. Ini timbulkan semangat untuk kita lebih lagi jaga kita punya team. Dan kita transform sikit-sikit. Transform. Maksudnya orang tadi, dia tak boleh sabar, jadi sabar. Orang tadi tak boleh cerita tentang tepayaki kan. Dia tak boleh cerita nak bersyukur kan. Macam mana nak syukur? Rasa macam tak ada apa-apa je. Tu sebenarnya satu kesilapan. Sebab setiap masa Allah beri kebaikan pada kita. Tengok. Kita nafas. Tu kita tak tengok. Sebab tu kita ada tepayaki ahbab. Kita ada tepayaki nak belajar syukur. Belajar syukur tu kita kata tanda rezeki Allah nak bagi. Sebab apa? La in syakartum la azidannakum. Kenapa kita susah? Sebab apa? Kita tak ada apa-apa pun Allah bagi kat saya. Itu kufur. Bukan kufur yang jadi kafir tu, bukan. Tapi maksudnya kufur kepada, bukankah Allah telah memberi segalanya kepada kamu? Ini latihannya. Belajar cakap. Jangan rasa dah cukup. Jangan rasa dah cukup. Cakap lagi. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan kita cakap tu, Allah suka tak? Kita cakap. Allah suka. Yang kedua, ada tak asbab dekat sini? Contoh, orang yang dengar, dia terinspirasi. Dia jadi asbab dekat dengan Nabi SAW. Orang ni bila terinspirasi dengan kita, dengan cakap kita, mungkin kita ni pun biasa-biasa, tapi cakap kita, Ustaz, saya tak ada buat apa-apa hari ni. Tapi Alhamdulillah, saya cubalah share pun, ada juga yang nak beli. Walaupun cakap tu simple. Macam baru ni kan, ada satu coaching, satu orang, saya sebut dekat dia. Dia kata saya tak pandai ni. Saya ajar dia satu kalimah je. Saya kata, aloe vera untuk usus. Saya cakap, Alhamdulillah, dengan perkataan aloe vera untuk usus ni, saya dapat satu orang VIP. Belajar, sharing. Tak pandai, satu kalimah je. Aloe vera untuk usus, aloe vera untuk usus, aloe vera untuk usus. Saya bagi business card pada satu orang, sampai sekarang dia makan produk. Jumpa kat masjid, bagi dia card. Dia kata, Ustaz ni apa? Saya kata, Haji, ini adalah aloe vera untuk usus. Dia kata apa? Ustaz, saya sakit usus daripada zaman saya remaja dulu. Sampai sekarang dia dapat encik. Tu dapat VIP. Nampak tak? So, kita bina. Itu nama transform. Transformasi. Dia memerlukan masa untuk bina sikap. InsyaAllah, kita yakin, kita buat lagi dan bersungguh, pasti Allah Ta'ala akan beri. Proses berjaya tu mahal. Berjaya tu memang hebatlah orang nampak, tapi dalam diri proses. InsyaAllah. Okey. Terlebih semangat pula ni. Itu dia.
apabila LCM Ustaz Sofian berkata-kata. Wah, okey. Semangat kita dengar masya-Allah. Syukur kita. Okey, di kalangan kita Allah Taala hantar orang hebat-hebat, okey, kita boleh dapat belajar. Ya, okey. Seterusnya, masya-Allah, Ustaz Usamah kita. Masya-Allah. Silakan Ustaz, InsyaAllah. tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Ya, Kita tengok orang hebat cakap ni rasa telik, mudah-mudahan berjangkit lah Ustaz. Mudah-mudahan aura positif tu mengena kat kita. Masya-Allah. Pagi semua. Masya-Allah. pagi. Ya, alhamdulillah saya rasa sangat bermanfaat lah. Kelas malam ni sangat-sangat mengujakan dan sangat-sangat memberi pelajaran. So memanglah kita dalam kehidupan ni apa benda sekalipun dalam apa yang kita buat semua perlukan sanad. Perlukan sanad. Kalau kita lari daripada sanad takut tersesat. Jadi memang itulah kita, masya-Allah, saya sangat orang kata apa, banyaklah belajar malam ni. Sebelum ni pun kita dengar dah, tapi sebenarnya perkara ni sebenarnya kita dengar dulu, dengar lagi dia Allah Taala bagi kefahaman lain lagi. Setiap kali kita dengar kita akan dapat perkara yang baru. So sebab tu ilmu ni dia tak berpada dengan sekali kita dengar. Kecuali kalau kita kata aku dah belajar dah. Bila kita dah kata kita dah belajar, kita dah pandai, maka di situ Allah Taala akan tutup pintu kefahaman daripada kita. Bila kita rasa aku dah hebat, aku dah pandai, aku orang kata me kuch hu, aku dah hebat, dia rasa me hu, maka di situ Allah Taala akan tutup pintu kefahaman, tutup pintu kefahaman. Dan Allah Ta'ala akan biarkan dia. Bila dia rasa aku dah hebat, aku dah power, aku dah cukup. Tapi selagi mana kita rasa saya perlu dengar daripada Ustaz Din, Masya Allah ni guru saya, dengar daripada Ustaz Sufian. Saya perlu lagi dan lagi belajar lagi. So yakinlah pasti Allah Ta'ala akan buka sesuatu yang baru untuk kita. Sesuatu yang baru untuk kita. Sebab kadang-kadang perkataan ini, hikmah ini dia bukan datang satu kali. Dia bukan datang satu kali. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni adalah satu perkara yang telah hilang daripada, satu orang kata barang hilang daripada orang mukmin. Mana saja kita dapat hikmah, dapat daripada Ustaz Din, ambil cepat-cepat. Dapat daripada Ustaz Sufian, ambil cepat-cepat. Dapat daripada Simu Aisyah kita, ambil cepat-cepat. Dapat daripada orang ni, ambil cepat-cepat. Sebab apa saya masih ingat lagi kata-kata guru saya, dia kata apa? Allah Ta'ala agihkan sifat anbiya ini dalam diri manusia di seluruh alam. Kamu jumpa dengan siapa pun, kamu terokai dan carilah apakah sifat anbiya yang ada dalam diri dia. So sebab tu setiap orang tak sama. Walaupun daripada Datuk Desmond kita sendiri, daripada Simu Michelle kita, daripada siapa pun, kita carilah mana yang saya dapat belajar daripada dia. Sebab yakinlah dalam diri setiap orang pasti ada kelebihan. Dalam kata-kata setiap orang pasti ada sesuatu yang kita boleh belajar. Apabila kita sentiasa orang kata buka pintu hati kita untuk kita terima sesuatu yang baru daripada Allah. Saya nak belajar, saya kosong lagi, saya tak ada lagi. Kita kosongkan diri kita, maka insya-Allah Allah Taala akan ajar sesuatu yang bermanfaat. Ada sesuatu yang bermanfaat. Sebab apa? Ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Bila kita jaga adab dalam kita menuntut ilmu, kita jaga adab dalam kita belajar, kita jaga adab dalam bisnes, kita jaga adab dalam pergaulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita perkara yang kita cari. Tapi kalau kita be adab, ini bahasa Urdu be adab ni dalam bahasa Melayu kita senang-senangnya kita biadab lah, kurang ajar. Kita biadab, kita kurang ajar. Benasib, maka kita akan teraba-raba mencari. Kadang jumpa yang macam ni, kadang jumpa yang macam ni. Dan Allah Ta'ala akan biarkan kita. Kalau kita jaga adab, kalau kita tersasar, Allah Ta'ala akan tarik balik. Kita tersasar, Allah Ta'ala akan tarik balik. Masya Allah. Jadi kita pegang kata-kata ni, ba adab, ba nasib, be adab, be nasib.
Orang yang jaga adab, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada dia apa yang dia nak capai. Allah Taala akan jaga dia. Tapi orang yang beradab, yang kurang ajar, Allah Taala akan biarkan dia kepada nafsu dia sendiri. Allah Taala akan biarkan dia. Bila Allah Taala biarkan, kita kena ingat, kalau Allah Taala biarkan sesaat je kita pada nafsu kita, habis kita. Habis kita. Jadi rasa cukup sangat tu Ustaz. Masya Allah dengar banyak dah tadi daripada Ustaz. Ini kata apa nak tambah power sikit. Mudah-mudahan power ni bertambah-tambah dapat salurkan kepada tim pula Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Ya Allah. Okey, betul Masya Allah. Terima kasih atas sharing Ustaz. Subhanallah. Jadi kita kena jadi orang yang beradab, bernasib. Okey? Beradab, bernasib. Okey. Dapat ilmu baru malam ni Masya Allah. Okey. Last kita ada orang kat tangan tu, kita punya Alan kita, Masya Allah. Dia pun nak sharing juga. Oh, dia ni sebagai ibarat sebagai puting beliau ni. Wah, selalu bagi sumber inspirasi dalam grup ni. Okey Alan, insya-Allah lepas Alan sharing nanti kita minta Ustaz Usamah doa sikit sebelum kita tutup majlis lagi. Ustaz Okey, boleh Ustaz sedia Okey, Alan silakan. Alan. Assalamualaikum. Pagi. Okey, alhamdulillah. Minta maaf lah sebab saya Sabtu Ahad selama 3-4 bulan ni saya ada kursus, so saya tak dapat nak buat perkongsian lah dalam tim Ahbab. So malam ni saya buat sikit perkongsian untuk diri saya lah. Okey, alhamdulillah saya nak berkongsi kesyukuran. Saya dapat hari ni saya dapat hadiah daripada Simu Michelle kita. Ni hadiah ada dalam kotak. Ni sebab saya itu hari saya join program Alloy 8, saya dapat top 2 lah. So dalam top 2 tu saya dapat dalam masa 8 hari saya buat Alloy 8, saya dapat turun 7.9 kilo lah. 7.9 kilo dalam 8 hari tu. So alhamdulillah yang ni hadiah ni kira bermakna lah sebab dapat daripada Simu kita kan. So alhamdulillah syukur, dan saya juga berbesar hati syukur juga. Ni Ustaz Din bagi saya ni emas Forever Living, ada logo Ahbab ni. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Din. Okey, syukur juga alhamdulillah saya dapat juga melahirkan VIP SYJ pada bulan lepas, dan saya lihat ada juga bulan ni September ni dia ada lagi SYJ ni bersambung. So insya-Allah dalam bulan September ni saya akan usaha lagi untuk mencari lebih ramai VIP lah untuk join promosi ni untuk dapat diskaun yang lebih banyak lah, 30% tu insya-Allah. Dan saya juga insya-Allah akan cuba lagi untuk jumpa mana-mana kawan-kawan lama saya yang mana-mana dulu sama-sama berlakon, sama-sama yang kerja dekat di PKL, Dewan Bandaraya Penguatkuasa tu, insya-Allah saya akan cuba tarik mereka untuk join Forever Living lah. So untuk sihat, diorang bekerja, so kena jaga kesihatan juga. So bila kita ada penyakit, kita ada testimoni macam saya ada sakit gout, kita berkongsi testimoni, kita membantu diorang untuk mendapat kesihatan yang baik, insya-Allah diorang akan berminat untuk join kita, tak membeli tak menjual, tapi diorang guna untuk diri sendiri. Itu juga akan membantu kita untuk menaikkan sisi setiap bulan untuk kita maintain, untuk capai apa yang kita nak capai setiap bulan lah. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah setakat ni dekat saya join grup komuniti penduduk ni pun banyak juga feedback daripada jiran-jiran saya yang mana yang ada sakit-sakit pun diorang tahu nak cari produk dengan saya. Tengok belakang saya ni, produk tersusun banyak ni. So anytime senang nak menjual lah. Bila kita simpan stok, senang untuk kita nak jual produk, senang kita nak jumpa prospek kita. So you kena ada weapon lah. Senang lah, bila ada produk you are the king. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih Alan, terima kasih, Masya Allah. Tengok, sebab tu Alan tiap-tiap hari dia post aktiviti, dia jual produk. Sebab tengok stok belakang dia, Masya Allah. Stok is king. Siapa ada stok dia king. Itulah nadi bisnes. Nampak tak? Bila ada stok, yes, kita boleh teruskan aktiviti berniaga, Masya Allah. Di samping itu bila kita dapat customer, mungkin customer tu akan akan berminat untuk buat bisnes juga. Okey. Dia rasa produk bagus. Okey. Jadi terima kasih Alan atas perkongsian malam ni, insya-Allah. Okey, kita doa Alan bulan ni nak capai apa? Supervisor. Kita doa Alan supervisor bulan ni, insya-Allah. Okey. Okey, sebelum kita akhiri majlis kita minta Ustaz Usamah doa sikit. Okey, silakan Ustaz.
Tafadhal masykurah. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sungguh Engkau lah zat yang memiliki hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, Kau sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada kegelapan dosa, ya Allah. Ya Allah, Kau sucikanlah hati kami semua, ya Allah, daripada kegelapan sifat-sifat yang terkeji, ya Allah. Sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada sifat takabur, ya Allah, daripada ujub, ya Allah, daripada riak, ya Allah, daripada hasad, ya Allah, daripada sikap dendam, ya Allah. Ya Allah, Kau sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada sifat suka kepada kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, Kau hiasilah hati kami, ya Allah, dengan sifat taubah, ya Allah. Ya Allah, hiasilah hati kami, ya Allah, dengan tawadhu', ya Allah. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan syukur, ya Allah. Ya Allah, hiasilah hati kami, ya Allah, dengan husnuzan, bersangka baik, ya Allah. Ya Allah, hiasilah hati kami, ya Allah, dengan cinta akhirat, ya Allah. Ya Allah, hiasilah hati kami, ya Allah, dengan cinta kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Kau hiasilah hati kami, ya Allah, dengan kasih sayang, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Allah, Kau satukanlah hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan adab, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hiasilah hati kami, ya Allah, diri kami, ya Allah, dengan sikap saling hormat menghormati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, Kau wujudkanlah mahabbah kasih sayang di antara kami, ya Allah. Ya Allah, Kau wujudkanlah kasih sayang di antara kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berkatilah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berkatilah, ya Allah, perniagaan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berkatilah perjuangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau berkatilah usaha kami ini, ya Allah. Ya Allah, Kau datangkanlah orang yang baik-baik, ya Allah, bersama dengan kami, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada mana mana kami, ya Allah, perbaikilah mereka, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau islahlah kami semua, ya Allah. Baikilah hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, bagilah hidayat kepada kami. Bagilah hidayat kepada sifu-sifu kami, ya Allah. Bagilah hidayat kepada guru-guru kami, ya Allah. Bagilah hidayat kepada tim-tim kami, ya Allah. Ya Allah, Kau bagilah hidayat kepada seluruh umat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Kau capaikanlah segala target-target kami, ya Allah. Ya Allah, Kau cahayakanlah hati kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ketenangan dalam jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, terimalah kami semua, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman. Matikanlah kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, Kau himpunkanlah kami semua dalam syurga firdaus-Mu, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah, daripada segala penyakit, ya Allah. Daripada segala penyakit zahir dan batin, ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Usama atas doa tadi, masya-Allah. Okey, kita teruskan kita punya perjuangan, insya-Allah. Okey, kita buat sampai jadi, kita bantu lebih ramai orang, okey. Kita set target, fokus untuk kita capai, okey. Dan jangan lupa kita doa kepada sahabat-sahabat kita supaya semua berjaya. Okey, capai target masing-masing, impian masing-masing, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas malam ni, kita pam satu kali kita punya semangat. Yes, laungkan slogan 3 kali, boleh? Okey, 1, 2, 3. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go. Millionaire. Yes, no limit. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Terima kasih Ustaz. Okay, bye. Terima kasih.